Cerita Annamalai ni seorang budak India yang duduk di Banting. Beliau ni dia sakit macam selalu pitam lah. Gila babi lah orang Melayu kata, gila babi kan. Jadi dia kena hukum penjara kerana dia buat salah mencuri ke apa ke. Lepas itu dia kena hukum penjara, duduk penjara. Tapi oleh sebab hukumannya tu ringan, dia diberi kerja membersih kawasan seperti potong rumput, sapu sampah dan sebagainya. Jadi satu hari itu beliau telah dibawa keluar untuk menyuci kawasan dan sebagainya. Dan apabila hendak tutup banduan-banduan ini semula selepas kerja, dia pun terpaksa kira banduan berapa yang keluar, berapa yang nak masuk. Jadi seorang tu tak dapat dikesan. Tak dapat dikesan, jadi dia orang cari dia sekeliling kawasan dan tak dapat. Sehingga itu terpaksa banduan-banduan lain ditutup dan Annamalai ni telah tidak dapat dikesan. Di mana dia pergi, dia orang cari semua tempat dah tak dapat. Lepas itu dia pun tutup dan lepas tu terpaksalah buat laporan polis kerana banduan dah hilang. Dia lari ke, dia apa ke, kita pun tak tahu. Lepas tu besok pagi bila mereka nak buka banduan-banduan ni semula, dia mereka buat ronda, lepas tu tengok dalam kolam tu mayat Annamalai ni terapung dalam kolam. Mereka dah jumpa lah, dia dah mati dalam kolam tu. Pasal apa dia mati situ? Pasal apa? Dia ni sakit gila babi. Apabila nak mandi tu, orang lain dah pergi, dia terjatuh dalam kolam tu. Jadi dia tenggelam. Masa tu dia orang tak dapat kesan lah, because dia dah tenggelam dalam kolam tu. Esokan hari bila mayat tu terapung, baru dia orang jumpa dia. Lepas itu mayat tu dibawa hantar ke hospital untuk diperiksa lanjut lah. Dan selepas daripada itulah, tiap-tiap ada pegawai yang menjaga di situ. Kadang-kadang terdengar ada orang tengah mandi malam, ada yang jumpa mayat tu nampak terapung. Seterusnya begitulah, selalunya diganggu pegawai yang menjaga kawasan tersebut. Mereka nampak mayat terapung, tetapi bila pergi tak nampak mayat. Kadang-kadang mereka dengar ada orang mandi tengah malam, bunyi mandi. Cerita Mak Chun ni, dia sebenarnya dia ni di luar dulu dia seorang bomoh lah. Dia ada membela hantu raya. Saya ingat orang pun tahulah apa hantu raya ni, dia bela. Tapi apabila dia dipenjarakan, dia bawa hantu tu masuk ke dalam penjara. Jadi Mak Chun ni dia boleh berubah daripada satu tempat ke satu tempat dalam penjara tersebut, di bilik akhir tersebut. Satu hari apabila pegawai perempuan ni tengok Mak Chun di dalam bilik, katakan bilik nombor 4. Bila beliau pergi bilik nombor 8, dia tengok Mak Chun ada di situ pula. Macam mana Mak Chun boleh berubah daripada situ ke situ? Jadi ini maknanya dia hantu tu menjelma menjadi seperti Mak Chun. Dan Mak Chun boleh dilihat di bilik yang lain. Jadi apa cerita ni dapat diketahui oleh pihak-pihak pegawai penjara yang lain, mengatakan Mak Chun ni boleh pindah bilik dengan sendirinya ataupun dia boleh keluar dari penjara Pudu. Jadi sebenarnya dia keluar penjara Pudu tu tak tahulah, tak ada siapa nampak. Tetapi yang dia satu hari tu pegawai wanita ni nampak memang Mak Chun tu daripada dia tengok ada di bilik 4. Tetapi bila dia pergi bilik 8, dia nampak Mak Chun juga ada situ. Macam mana? Jadi lepas tu Mak Chun boleh keluar pula dalam bilik tu. Datang tu dia usikkan pegawai tadi sehingga pengsan. Jadi apabila pegawai lain datang tengok ni pengsan, dia kata Mak Chun keluar nak cekik dia. Jadi dia pengsan di situ. Jadi Mak Chun ni ada bawa hantu raya ke dalam penjara tersebut. Dari satu hari, satu banduan bangsa Cina, dia kena Mak Chun ni masuk dalam bilik dia, menjelma menjadi isteri kepada banduan Cina ni. Dia nampak isteri dia datang cium dia dan sebagainya. Dia pun balas balik. Tiba-tiba dia rasa sakit di tengkuknya, seperti ada gigitan. Rupanya Mak Chun sudah gigit tengkuk dia. Lepas tu dia menjerit, dia tendang Mak Chun tu. Pegawai penjara datang tanya apa pasal. Dia kata ada orang hantu mau gigit sama dia, dia kata. Itulah jadi cerita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau hendak mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan cerita hantu ataupun paranormal di dalam penjara-penjara ni, silalah baca buku ni yang saya tulis daripada cerita-cerita yang saya perolehi daripada kaki tangan penjara, warder penjara, banduan-banduan yang dapat saya rekodkan dalam buku ini. Dan cerita ni, adakah anda percaya pada makhluk halus, jembalang ataupun hantu? Ada yang percaya dan ada yang tidak. Jika anda tidak percaya, maka bacalah buku yang berjadual Cerita Seram di Penjara Pudu yang diceritakan oleh orang-orang pernah mengalaminya. Kalau tuan-tuan nak baca lebih lanjut berkenaan dengan Mak Chun, dengan pegawai Inggeris yang telah dikapak tangannya itu, dan pegawai Jepun yang datang meronda di keliling kawasan penjara yang dinampak oleh pegawai-pegawai yang menjaga
pos-pos penjara, mereka pernah nampak pegawai Jepun ni meronda kawasan dan juga nampak pegawai British yang tempang dan putus tangan itu datang meronda di kawasan tersebut. Jadi lain daripada itu adalah cerita-cerita yang lain, cerita seperti Anomalai, cerita yang seram yang lain-lain lah yang tuan-tuan boleh baca dalam buku ini. Itu tadi hanya sebahagian sahaja daripada kejadian-kejadian misteri yang berlaku di penjara Pudu. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, dapatkan buku ini, Cerita Seram dari Penjara Pudu yang ditulis oleh beliau. Dan ingat pesanan saya, bukan hanya kita sahaja yang berada di dunia ini, ada mata-mata lain yang berada di sekeliling kita yang tidak kita lihat. Jumpa lagi dalam episod seterusnya Layar Mastika edisi misteri.